Ustaz Abdul Hadi untuk menyampaikan perkongsian ilmunya pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a hazanina wa zahaba humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kali ini pada siri yang ke-6. Baik, untuk siri ini saya masih lagi nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan puasa, kerana kita masih lagi berada pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dah hampir ke penghujung Ramadan. Kita dah nak masuk malam ni kepada fasa yang ketiga. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat beribadah kepada semua. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah menulis sebagai satu majlis ilmu. Dengan yang demikian Allah dapat melipat gandakan pahala kita, kerana kita ingin mendengar, membaca dan mendengar dan nak melihat setiap patah perkataan. Okey, mungkin ayat yang akan dibacakan ini kita selalu dengar saban tahun, seperti diulang-ulang lah. Okey, dan mungkin itulah tujuannya untuk kita dikata sebagai tazkir ataupun kita panggil tazkirah. Ia bertujuan untuk kita mengingat, nak mengingati, umpama kita nak mengulang kaji lah, nak mengulang kaji. Okey, dan topik pada hari ini iaitu berkaitan dengan imsak, iftar dan iktikaf. Okey, semua ini adalah berkaitan dengan fitrah manusia. Okey, dan itulah sebenarnya fungsi kita nak tahu. Inilah selepas kita berbincang, saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, kita akan mendapati inilah sebenarnya fitrah yang mana Allah nak cuba jelaskan, di mana bulan puasa ini dapat membantu kita nak mengawal diri kita, untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Pada siri yang lepas kita bercakap tentang pensyariatan ibadah puasa yang mana ia adalah diturunkan secara berperingkat. Di mana pada peringkat awalnya kaum muslimin diwajibkan berpuasa, tetapi masih lagi diberi pilihan. Mereka boleh berpuasa ataupun tidak boleh berpuasa. Kerana Allah menyebut kat situ, dan orang yang mampu berpuasa tetapi tidak mahu berpuasa, mereka ingin berbuka, Allah kata silakan, tetapi hanya bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Dan selepas itu ayat tersebut dinasahkan, kemudian Allah telah mewajibkan sepenuhnya, tidak ada lagi pilihan, dan itu adalah wajib yang mutlak. Dan pada hari ini ayat yang kita bacakan ini adalah masih lagi berkaitan dengan puasa, yang mana ia menjadi satu panduan kepada setiap umat Islam dalam nak menguruskan dirinya, dalam nak menjalani ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Kita teruskan. Perkongsian mungkin untuk mungkin yang pertama kali bersama dengan program perkongsian bacaan kitab Ayatul Ahkam. Ia ditulis oleh almarhum Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi, dan beliau merupakan seorang tokoh ilmuwan tafsir, ahli tafsir Al-Quran sejak lebih daripada 60 tahun dulu. Jadi Allah menjadikan dia seorang yang basirun,
Apabila kita menyebut perkataan basir, bukan saja dia mampu melihat, tetapi dia dapat melihat dengan pandangan hatinya. Ya Allah, yarhamhu rahmatan wasi'atan. Okey, saya akan bacakan ayat ini. Saya rasa semua orang telah selalu mendengar ayat ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون. صدق الله العظيم. Okay. Kalau kita dapati ayat ini adalah ayat yang panjang dan dia mempunyai dalam lebih kurang 10 potong ayat dan kita nak faham setiap satu-satu potongan ayat tersebut. Okey, kita teruskan. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Potongan yang pertama, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Okey, kalau kita perhatikan maksudnya ialah telah dihalalkan, telah dibenarkan bagi kamu pada malam puasa itu malam Ramadan untuk suami dan isteri mengadakan hubungan, Okey, kita tengok ke sini Allah menggunakan perkataan ahalla. Okey, perkataan ahalla maksudnya dalam bentuk ayat yang pasif, menunjukkan telah diharuskan, telah dihalalkan. Kerana ada hadis yang mengatakan bahawa sebelum ini diharamkan bersama dengan bergaul dengan isteri pada malam Ramadan, tetapi Allah telah menjelaskan di sini. Allah membicarakan dengan kaum muslimin pada ketika itu, selepas puasa itu telah berkuat puasa, yang mana kena wajib berpuasa, dan hukum pada waktu itu mereka tidak dibenarkan. Jadi orang-orang kaum muslimin dahulu, mereka berpuasa dan pada waktu malam mereka tidak dibenarkan untuk bersama dengan isteri mereka. Jadi Allah menyebut di sini uhilla lakum. Telah pun dibenarkan dan telah dihalalkan. Dan di sini saya ingin kita menterjemahkan perkataan ar-rafas. Ar-rafas ila nisa iaitu bercampur ataupun bersama dengan isteri. Okey. Tetapi bagi orang Arab, maksud rafas ini adalah satu kata-kata kiasan. Bermaksud bila disebut perkataan rafas itu menunjukkan perkataan hubungan tersebut. Okey. Dan jika kita tengok di sini Allah menggunakan satu bahasa yang mana nak menunjukkan akan kesopanan dan kesantunan Allah dalam nak menceritakan suatu, kita katakan sebagai satu perkara yang sensitif lah. Orang kata apa? Perkara dalam kelambu ke, dalam selimut ke, kan. Tapi Allah menggunakan satu kata-kata yang kata-kata kiasan. Ini kerana apa? Allah itu adalah yang maha mulia. Okey, kalau kita tengok kat situ ar-rafas ila nisa al-ifda'u ilaihinna. Okey, kalau ifda' ilaihinna ini membawa maksud satu gambaran pada tempat yang pada suasana yang sunyi, kosong, kan. Fadha' itu maksudnya space, itu ruang kosong ataupun angkasa lepas, itu yang space lah, kan, angkasa lepas. Jadi lelaki dan perempuan itu berkata-kata dengan kata-kata yang pleasant chatting kita panggil. Okey, dan juga ar-rafas itu juga bermaksud al-kalam nisa. Okey, ketika bersama, itu kata-kata perempuan suatu bersama. Okey, dan juga ar-rafas itu juga bermaksud al-fushul kalam, iaitu kata-kata yang kurang enak. Jadi maksudnya apabila disebutkan rafas itu maksud gambaran yang kiasan lah. Okey, jadi faham itu adalah maksud bersama, itu bergaul antara lelaki dan perempuan. Dan ada dalam hadis tersebut, as-siyamu junnah, puasa itu perisai.
fala yarfusu. Okey, janganlah kamu mengatakan kata-kata yang keji, wala yajhal. Jangan buat perkara yang menunjukkan sesuatu yang jahil. Okey, itu maksud perkataan ar-rafas. Okey, tidak perkataan jima' ataupun perkataan yang jelas, bukan kurang enak. Kalau kita dapati tidak ada satu pun perkataan jima' di dalam Al-Quran. Tengok, Allah telah memilih. Okey, ini adalah satu petunjuk bagi kita, panduan bagi kita. Dan kita nak bercakap benda yang sensitif, benda yang macam bagi katakan sebagai satu yang agak malulah, kan, benda dalam kelambu, benda yang jadi kita perlu memilih kata-kata yang baik. Tetapi hari ini orang cakap lepas saja kan. Jadi kita kena faham kenapa perkataan tersebut dipilih. Okey, itu antara hikmah. Okey. Dan ayat ini yang kita bacakan tadi, okay, dia diturunkan kerana ada sebab berlaku. Kerana selepas Allah mewajibkan ibadah puasa secara mutlak, bukan lagi secara pilihan, okay, berlaku isu lah. Kan? Sebab puasa ini berkaitan makan, minum. Sebab manusia ni 3 benda hidup dia. Dia akan makan, minum dan hubungan. Sebab itu adalah fitrah. Kalau Allah tak sebut benda tu, maksudnya benda tu tak lengkap. Itu sebab kenapa dalam ayat yang ke-187 ini, Allah telah menjelas dengan sejelas-jelasnya betapa pentingnya isu ini kita bincangkan. Okey, kita tak perlu malu sebab Allah menggunakan dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh kiasan. Jadi kita pun dapat cuba untuk bincang dengan cara tersebut. Okey. Daripada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga An-Nasa'i daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berpuasa dan waktu berbuka telah tiba, tiba-tiba tertidur sebelum sempat berbuka, maka mereka tidak akan berbuka pada malam tersebut. Kalau dah terjaga, mereka tidak boleh makan pada malam tersebut. Dan juga esok harinya, sehinggalah tiba waktu berbuka esok harinya. Kalaulah tertidur selepas maghrib, bayangkanlah. Okey. Kemudian Qais bin Sirmah Al-Ansari, beliau telah berpuasa. Okey, ini seorang sahabat Nabi. Dia berpuasa, ketika masuk waktu berbuka, dia telah mendatangi isterinya. Okey. Dia bersama dengan isterinya lah. Okey, selepas itu beliau bertanya isterinya, adakah kamu ada makanan? Isterinya menjawab, tidak. Tapi aku akan keluar cari untukmu. Sedangkan Qais bin Sirmah ni dia telah bekerja seharian pada hari sebelum. Dan disebabkan tidak boleh makan pada malam tersebut, maka dia tertidur kerana keletihan. Apabila isterinya pulang dan melihatnya, beliau berkata, kesiannya engkau. Sebab ada yang mengatakan dia telah pensan. Okey, esoknya, okey, keesokan tengah hari ini dia telah jatuh pensan. Okey, disebabkan dia tertidur itu mungkin sebabkan letih, tak dapat makan. Esoknya tu tengah hari dia terus jatuh pingsan. Lalu dikabarkan berita tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Dihalalkan untuk bersama dengan isteri. Kemudian Tuhan kata makanlah, wakulu, yang nombor 2 tu wakulu washrabu, makanlah. Daripada terbit fajar sampailah daripada terbit terbenam matahari sampailah terbit fajar. Okey, maka bergembiralah para sahabat. Okey, bayangkan kalau kita masih berada pada tempat mereka, bagaimana keadaan kita? Ada saja di kalangan yang kita tertidurlah selepas sebab terlebih makan contohnya kan, ataupun sebagainya, tiba-tiba ataupun tak sempat makan, atau kerana tidak ada makanan kan, kita tak tahu keadaan orang lain. Dan sekiranya terjaga dia tidak boleh makan langsung. Itu adalah syariat pada sebelum itu. Maka hukum tersebut telah dinasahkan. Okey, hukum tersebut telah dinasahkan. Maka itu sebab para sahabat, masya-Allah, mereka telah bergembira. Jadi kita faham bahawa permulaan kewajipan puasa Ramadan dulu, tertidur pada malam hari wajib berpuasa sehingga waktu buka esok harinya, walaupun tertidur. Jadi ayat ini telah menasahkan. Jadi selepas itu bila diturunkan ayat uhillalakum dan juga wakulu washrabu, maka diharuskan makan, minum dan mengadakan hubungan sehingga pada. Okey, kemudian
potongan ayat yang kedua. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, okey, kalau kita terjemah hunna ni mereka. Mereka itu adalah bagi perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan itu Allah kata libasun, pakaian. Lakum, bagi kamu, wa antum, dan kamu semua ini libasun, pakaian bagi mereka juga. Kum tu untuk lelaki lah, antum. Jadi ini juga bukan satu kiasan. Dan ayat ini sebenarnya Allah nak mencerita tentang sebab. Sebab apa dihalalkan suami dan isteri berhubung atau mengadakan hubungan. Okay, kerana lelaki itu pakaian, perempuan itu pakaian. Okey, kita faham pakaian itu dia menutup tubuh, menutup aurat. Okey, Ibn Abbas telah menerjemahkan libasun, pakaian itu sebagai ketenangan. Sebab berpandukan ayat contohnya waja'alna al-laila libasa, iaitu dan kami telah menjadikan malam, okey, malam libasan, pakaian. Dia menerjemah sebagai sakanun, iaitu ketenangan. Okey. Dan pendapat yang lain, suami dan isteri itu masing-masing menjadi pakaian. Itu juga ada berpendapat begitu. Tetapi pendapat yang lebih jelas berdasarkan apa yang penulis ataupun penulis buku menyebut, rahimallahu rahmatan wasi'atan, sebenarnya ia nak menunjukkan bahawa dia adalah maksud pakaian yang bermaksud maknawi lah, bukan hakiki. Okay, bukanlah benar yang maksud yang hakiki, tapi adalah maknawi, iaitu bahawa suami dan isteri saling melengkapi. Itu maksudnya lah. Okay, memenuhi keperluan masing-masing dari segi perasaan, kemanusiaan, okay, dari segi segala-galanya lah. Okay, kekurangan, menutupi segala kekurangan, kelemahan yang berbeza. Okay, setiap lelaki dan perempuan ada kelemahannya. Okay, itu sebab Allah menyebut perkataan libasun. Tujuan untuk menyucikan jiwa, melengkapi dan nak menyelamatkan diri daripada kekejian. Okey, itu sebab Allah telah mengharuskan. Seterusnya Allah menyebut alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah menyebut, Allah telah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu, okey, kuntum. Okey, Allah menggunakan perkataan kuntum. Iaitu kuntum adalah sebelum inilah, yang mana para sahabat, ada beberapa orang sahabat, contohnya seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga Ka'ab bin Malik. Okey, mereka telah melanggar perintah Allah. Okey, kerana mereka telah mengadakan hubungan pada waktu malam. Okay, itu menunjukkan perkataan kuntum, itu sebelum ini. Maksudnya sebelum ini puasa mereka tidak boleh sekiranya tertidur selepas berbuka, okey, selepas maghrib, maka mereka telah dilarang untuk melakukan apa saja. Tetapi para sahabat itu saya katakan sebagai fitrah manusia, okey, naluri, okey, berkehendak, berkeperluan, perlu. Jadi itu sebab khalifah kita terjebak, okey, melakukan apa yang telah dilarang. Itu sebab Allah kata kuntum. Okey, kamu semua ni sebelum ni telah pun takhtanuna anfusakum. Kalau kita tengok terjemahan takhtanu itu membawa maksud mengkhianati. Tetapi perkataan khana, okey, ia berasal daripada perkataan takhtanuna anfusakum. Okey, perkataan takhtanuna tu dia daripada perkataan khana, iaitu mengkhianati. Iaitu mengkhianati ini dia membawa maksud macam tidak memelihara janji, kan, tidak ikhlas dan sebagainya lah, tidak menjagalah, kan, tidak. Itu sebab berlakunya khianat. Daripada khana itu menjadi khianah. Okey, dan dia punya kalau sepatutnya penggunaan Allah, jika Allah menggunakan perkataan khana, perkataan yang berada di atas itu akan menjadi takhunu. Tetapi perkataan yang dipilih oleh Allah di sini ialah ikhtana, yakhtanu, ikhtian. Okey, dia ada sedikit maksud, bukan sekadar maksud mengkhianati diri, tapi dia ada perkataan murawadah al-khianah. Murawadah ni kita panggil sebagai ada pujukan, ada godaan. Nampak tak perkataan Arab ada tambah sikit, dia ada maksud yang lain. Jadi dengan godaan dan pujukan, mungkin daripada
isteri, suami ataupun diri sendiri, kan itu katakan fitrah, maka mereka telah melanggar fitrah Allah, melari hukum Allah dan akhirnya menzalimi diri sendiri. Allah cerita balik nak bagi tahu, hangpa ni awak dah termakan pujukan, godaan, okey, sehingga mengkhianati diri sendiri dengan melakukan apa yang Allah larang. Okey, jadi setelah itu Saidina Umar dan juga Ka'ab mereka bersegera bertaubat dan beristighfar. Jadi di sini Allah tahu bahawa itulah saya kata manusia ni mempunyai nafsu, syahwat, kan? Sehingga melanggar perintahnya. Dan pemberitahuan ini bukan satu peringatan dan juga khabar gembira lah dan rahmat bagi mereka. Allah nak ingatkan balik, betul sebelum ni kami salah sebab melakukan melanggar, tetapi Allah memaafkannya kerana Allah faham manusia tak mampu untuk nak menghalang perasaan ataupun perkara tersebut. Okey, itu kenapa Allah memilih perkataan takhtanu, bukan bukan khianah. Allah memilih ikhtian. Okay. Itu antara maksud yang sebenarlah. Kemudian selepas itu Allah sebut fataba alaikum wa afa ankum. Kalau kita faham maksud di sini, maka Allah telah menerima taubat dan telah memaafkan mereka. Okey, sebenarnya ia adalah merupakan ayat keterangan di mana mesti ada satu ayat keterangan dan itu ada jawab keterangan. Okey, jadi maksudnya ada ayat yang dipotong. Kenapa dipotong? Kerana benda itu tak pentinglah. Mereka yang nak di-highlightkan di sini bahawa Allah menerima taubat mereka. Bahasa Arab ni masya-Allah. Kalau kita belajar perkataan itu sama, tetapi apabila digabungkan dengan huruf jar, mungkin yang faham contohnya macam min, ila, an, ala, okay, dia membawa maksud yang lain. Contohnya perkataan taba'ala, yang seperti ayat di atas. Taba'ala membawa maksud Allah telah menerima taubat. Tetapi seperti yang saya tulis di bawah, di tengah, dihazafkan fatubtum ila, bermaksud taba'ila. Apabila ada perkataan ila, dia membawa maksud bertaubat kepada Allah. Selepas tu taba alaikum, Allah telah menerima taubat mereka. Nampak tak dia punya seni bahasa Arab itu. Jadi kita boleh belajar bahasa Arab pada hari ini. Okey, sedikit pemahaman kan. Sebab kita adalah orang Islam, amat rugi kalau kita hidup selama 60 tahun, kita solat 5 waktu setiap hari, kita baca doa, kita masih tak faham apa yang kita baca depan Allah, apa yang kita minta kepada Allah. Amat rugi. Jadi kita cuba untuk mempelajari walaupun sedikit. Okey, jadi ini fatubtum ilallah, dan maka Allah telah, mereka iaitu para sahabat telah bertaubat kepada Allah, fataba alaikum, maka Allah menerima taubat mereka, wa'afa ankum, dan juga memaafkan mereka. Okey. Okey, di sini saya nak highlight perkataan afa. Okey, afa itu maksudnya memaafkan, mengampunkan. Kalau dalam bahasa kita, maaf, ampun mungkin sama maksud dia, betul tak? Tetapi dalam bahasa Arab sangat luas maksudnya. Dan ampun di sini adalah lebih dalam, lebih jauh, lebih luas maksudnya. Okey, kita tengok. Afa past tense, ya'fu present tense, afwan sebagai kata terbitan. Okey, dan daripada afwan itu menjadi perkataan afuun, dan doa ini, perkataan tersebut kita selalu sebut. Okey, di dalam selepas ataupun dalam seharian kita di dalam bulan Ramadan lah, terutama 10 malam yang terakhir. Kita doa Allahumma innaka afuun. Terjemah bahawa Allah itu Maha Pengampun. Betul tak? Okey, afa juga membawa ampun, ghafira juga membawa maksud ampun. Tetapi ghafira, yaghfiru, ghufran ataupun maghfirah. Okay, kita faham maksud maghfirah itu adalah juga maksud memaafkan. Tapi apa beza afa dan ghafirah ataupun afun dengan maghfirah? Okey, kalau maghfirah itu, okay, ada ulama mengatakan dia memaafkan, tetapi umpama macam kita menutup kesalahan itu. Okey, memaafkan dosa, tapi benda itu macam diingatkan, diingat macam kita lah. Kita maafkan suami kita, maafkan isteri kita, kawan kita, rakan sekerja kita, maafkan, tapi dalam hati Allah ada tak puas hati lagi. Macam tu. Nampak tak? Itu adalah ghafirah. Manakala afa, dia mau maksud maha
Maha. Maha ini maksudnya kalau perkataan mimhatun tu kita terjemah sebagai duster. Kan? Duster tu perkataan maha. Maha tu ialah kita delete, kita padam habis. Itu sebab kenapa Allah faham habis. Maksudnya Allah telah memadam segala kesalahan mereka. Dan itulah apa yang kita minta saban malam setiap hari dalam doa kita. Allahumma innaka afun, kita niat dalam hati, Allah padamlah habis dosa aku sejak aku baligh sampai ke hari ini. Itu kita kena fahamlah perkataan Arab. Sebab kita hari-hari bercakap Arab. Cakap hari-hari kita bercakap Arab, adakah kita faham? Jika tak faham, kita kena usaha untuk memahami. Maka Allah akan memberi pahala kepada kita. Okey. Dan selepas itu Allah menyebut fal'ana, dan maka sekarang Tuhan kata bashiruhunna. Itu kita terjemah sebagai bergaullah mereka, iaitu perempuan. Wabtaghu, dan carilah ma kataballah, apa yang telah Allah tuliskan, Allah tetapkan lakum, bagi kamu semua. Okey. Dan ini adalah perintah bahawasanya sebab sebelum ni Allah haram, maka sekarang ni Allah perintahkan. Okey. Perkataan bashir itu adalah kata kerja, kata perintah. Ya, Allah perintahkan sekarang, kauli isteri kamu, suami kamu, pada malam Ramadan. Okey, apabila kata perintah dalam suatu dalam ayat Quran, dia adalah benda yang kita kena buatlah. Okey, tetapi sekiranya sebelum ini perintah itu diharamkan, suruhan tersebut diharam, maksudnya ada pengharaman sebelum tentang perkara tersebut, dan kemudian Allah telah menyuruh melakukan benda itu tidak lagi jatuh wajib, dia menjadi jatuh harus. Itu kaedah dalam hukum Islam lah. Sesuatu benda yang haram sebelum ini, kemudian telah Allah perintahkan. Okey, sebab para sahabat ni, contohnya macam Abu Bakar, dalam surah Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah sahaja, dia memahami, mengamalkan dan menghidupkan dalam hidupnya selama 2 tahun surah Al-Baqarah. Sebab apa kata perintah, apa yang kata larangan, mereka menghidupkan, mereka telah melaksanakan dalam kehidupan mereka. Maksudnya mereka menghayati betul-betul setiap perintah dan larangan. Okay. Dan sekiranya ada haraman, macam contohnya larangan sebelum ini kemudian telah diperintahkan, maka ia adalah suatu keharusan. Dan perkataan yang saya nak highlight juga di bawah sekali itu adalah basyiru. Seperti di dalam ayat itu kita terjemah sebagai bergaullah. Tetapi kita tengok basyiru ni berkaitan basyara. Manusia pun adalah perkataan basyar, kan, basyarun. Dan basyiru ni sebenarnya adalah basyarah. Basyarah ini adalah apa maksud basyarah? Membawa maksud kulit. Kulit badan manusia. Tengok Allah menggunakan. Allah tak kata, apa jima ke, apa ke. Okey, Allah menggunakan perkataan kulit. Maksudnya sentuhan kulit ke kulit. Itu maksud basyirunya dari segi maksud yang lebih mendalam lah. Sebab dia asal dari perkataan basyarah, kulit. Nampak tak? Bahawa Allah itu Maha Mulia menggunakan kata-kata yang Masya Allah, yang lembut. Kita orang Melayu kan, Masya Allah, kita orang Melayu penuh dengan hiasan, dengan sopan santun. Tetapi perkara tersebut saban hari makin terhakis di kalangan masyarakat kita, terutamanya orang muda, kan, cakap melepah, dia outspoken kononnya, kan, apalah lagi kalau dia nak mencarut ke apa, kan, lagilah, astagfirullahalazim. Okey, so itu adalah perkataan basyiru. Okey, kemudian wabtaghu, ibtigha maksudnya kita mencari, seeking atau mencari atau meminta. Okey, penulis menjelaskan di sini bahawa mintalah apa yang telah ditetapkan oleh kamu. Selepas pergaulan, perhubungan tadi, Tuhan suruh minta. Nampak tak? Dia datang secara tertib. Berhubunglah dan mintalah. Dan maksud wabtaghu ma kataballahu lakum itu adalah satu, kita mencari apa yang satu yang menjadi kehendak atau keperluan ataupun kata apa, perasaan yang nak sangat oleh kedua suami dan isteri. Okey, itu ialah natijah daripada perkara tersebut, iaitu ialah
dikurniakan anak. Okey, dikurniakan anak. Jadi Allah telah menghalalkan benda tersebut, mengharuskan benda tersebut kepada suami dan isteri. Itu perkataan ibtigha ataupun ibtaghu. Carilah, Tuhan kata. Carilah. Mintalah. Seterusnya, potongan ayat yang seterusnya. Wa kulu washrabu. Ini juga satu kata perintah. Okey, yang tadi basyiru itu adalah kata perintah yang pertama. Kemudian Tuhan kata bergaullah bersama dengan isteri kamu. Kemudian perintah yang kedua, kulu washrabu. Makanlah, minumlah. Kerana sebelum ini dilarang untuk untuk makan, kan? Betul tak? Sekiranya tertidur, sekiranya selepas dengan bersama dengan suami dan juga isteri, okey? Diharamkan. Sekarang ni Allah telah memerintahkan untuk makanlah, minumlah. Itu pun makanlah. Sebab Allah perintah, wajiblah perintah. Tapi saya katakan tadi, sekiranya sebelum ini telah diharamkan pada malam Ramadan dan sekarang Allah kata makanlah, janganlah kita pun makan tanpa berhenti. Kita kena faham bahawa itu adalah hukum. Sekiranya benda itu yang dilarang, sekiranya sebelum ini dilarang, kemudian disuruh, diperintahkan, maka ia menjadi harus. Itu kaedahnya. Jadi Tuhan kata makanlah, minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga yatabayyan, jelas lakum bagi kamu semua, khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, okey, daripada benang hitam. Minal ataupun sehingga, itu maksudlah khaytul aswad, iaitu benang hitam. Minal fajr, daripada fajar. Okey, baik. Jadi ayat ini sebenarnya, okay, dia menjadi satu petunjuk bahawa Allah memerintahkan lelaki dan perempuan itu supaya makan dan minum sepanjang bulan Ramadan, dari tenggelam matahari hingga terbit fajar. Nah, ini adalah perintah kedua. Okay, dan saya nak jelaskan perkataan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Okay, ada warna ayat yang dimerahkan. Okey, untuk pengetahuan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa sebenarnya ayat ini, okay, dia adalah membuatkan satu Tuhan ni dia maha hakimun, okay, dia maha bijaksana. Allah menurunkan ayat itu, pada awalnya Allah hanya menurunkan sehingga perkataan minal khaytil aswad. Okay, minal fajr itu, okay, Allah telah melewatkan penurunan. Okay, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Kenapa? Jadi setelah diturunkan ayat wakulu washrabu sampailah minal khayti, okey, ada beberapa orang sahabat, okey, contohnya seperti Adi bin Hatim. Okey, dia ni agak lewat masuk Islam. Okey, jadi apabila mereka memahami ayat ini, bermaksud itu ayat yang zahir. Okey, bila satu perintah ni, para sahabat mereka tidak akan cuba-cuba nak takwil ke, nak tukar dengan mafhum yang lain ke apa. Mereka akan pegang dengan apa yang zahir ayat. Itu sebab saya kata ayat sebelum ni wala yutiquna, iaitu mereka orang yang mampu berpuasa, berpuasalah. Okay, kalau tak nak berpuasa, kalau tak nak berpuasa pun tak ada masalah, tapi bayarlah fidyah. Kan? Betul tak? Itu adalah pasal pertama pensyariatan, tetapi itu dinasahkan. Selepas fahaman apa? Siapa yang melihat anak bulan Ramadan maka wajib puasa. Okey, itu telah menasahkan ayat sebelum itu. Begitu juga. Jadi para sahabat ni mengambil zahir dan berpegang dengan benda tersebut. Dan kita tengok apa yang berlaku kepada Adi bin Hatim ni. Okey, daripada Adi bin Hatim, dia berkata, ketika turunnya ayat ini, aku berpegang, aku pun mengambil dua tali. Okay. Dan salah satunya tu ada hitam dan juga ada putih. Tali ataupun benang lah. Okay. Itu apa yang dikatakan oleh Adi. Kemudian aku telah meletakkannya di bawah bantalku. Kan dia nak, sebab dia nak cek lah, tapi dia tidur ke apa. Jadi dia letaklah benang itu di bawah bantalnya. Semua ja'altu anzur ilaihim. Jadi aku pun memandanglah dia, kan.
dah letak bawah bantal tu, dia angkat tengok, tutup, angkat tengok macam itulah. Fala yatabayyanu li abyad minal aswad. Wala aswad minal abyad. Maksudnya aku tak dapat bezakan benang putih tu dan juga benang hitam. Lepas tu falamma asbahtu ghadawtu ala rasul. Jadi pagi esoknya aku pun keesokan harinya aku pun pergi bertemu dengan Rasulullah. Fa akhbartuhu, aku pun bagi tahu Rasulullah SAW billadzi sana'tu, dengan apa yang telah aku lakukan. Yang dia buat tadi, ambil 2 helai benang warna hitam putih, letak bawah bantal, kan, angkat buka, tak dapat beza benang putih benang hitam. Jadi apa Nabi kata? Macam Nabi berseloroh sikitlah. Ingkana wisa, dia kata ingkana wisaduka idzan la'arin. Maksudnya dia kata bantal kamu tu lebar sangat kot. Macam tu. Dia ada yang kata tu Nabi berjenaka lah. Okey, dan Nabi jelaskan bahawa inna ma huwa bayadun nahar min sawadil lail, itu sebenarnya ialah terangnya siang, gelapnya malam. Itu maksud khaytul abyad. Benang putih itu maksudnya terangnya hari, khaytul aswad tu gelapnya malam. Jadi maksudnya bila dah terang, fajar shadiq itulah. Okey. Disebabkan isu kesamaran tersebut, nampak tak? Allah, kita tengok kat situ bahawa bukanlah orang Arab ni mereka tidak pandai, saya begitu tadi kan. Mereka faham bahasa Arab tapi mereka tidak secara bermudah-mudah untuk mentafsir, mentakwilkan ayat. Mereka ni masya-Allah orang yang bercakap Arab dengan cara yang paling kompeten kita panggil. Para sahabat Nabi ini. Jadi ini nak menunjukkan mereka sangat berpegang dengan apa yang telah turun. Jadi disebabkan perkara tersebut, maka Allah nak menghilangkan kesamaran tersebut. Maka selepas itu Allah anzala minal fajr, daripada fajar. Bila ada perkataan fajar tu, kita terjemahkan fajar lah kan, waktu fajar shadiq, maka jelaslah bahawa itu adalah kiasan minal khaytul abyad. Berpuas makan dan minumlah sehingga terbitnya fajar. Dan terbit fajar, kemudian berpuasa, kemudian bila dah gelap, dah malam, dah ghurub syam, itu dah tenggelam matahari, boleh buka. Itu maksudnya. Sebab kerana ada perkataan minal fajri itu, maka jelaslah ayat tersebut. Dan ini juga merupakan satu dalil, petunjuk bahawa sebahagian ayat Quran ini tidaklah diturunkan dengan sekaligus. Hikmahnya Allah, hakimnya Allah. Sebab dalam nak mendidik umat Islam pada waktu itu. Kalau kita berada di tempat mereka, mungkin akan melakukan perkara yang sama. Jadi kita kena faham dulu. Kita kena merasai antara yang kita perlu lakukan adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita kena cuba mengkhayal. Kita berkhayal, apabila kita itu sebab kita baca kena faham. Kita ada tafsir, kita baca, kita cuba, kadang-kadang tafsir pun tak jelas kan. Jadi kita perlu tafsir ataupun penjelasan yang lebih daripada para ulama tafsir. Itu kena membaca, bukan kitab terjemahan, tapi kena membaca kitab tafsir yang lain. Mungkin ada yang terjemah, ada kan, ada tafsir Azhar dan sebagainya. Jadi kita kena bacalah untuk memahami, sebab kita nak menghidupkan Al-Quran dalam hidup kita. Jadi menunjukkan bahawa sebagai ayat Quran ini dia tidak turun sekaligus. Ada sebahagiannya dan ada yang dilambatkan. Ini menunjukkan kepada hikmah dan juga hakimnya Allah. Okey. Okey, kita tahu bahawa dari Allah benarkan kita makan dan minum sehingga terbit fajar. Itu maksudnya waktu azan subuh. Okey. Kita faham pada zaman Rasulullah SAW, mungkin ada di setengah kampung-kampung ke, kawasan tuan-tuan dan puan, pada waktu Ramadan terutamanya ini, khususnya, sebab di kampung saya kadang-kadang ada juga azan pertama, azan kedua. Sebab kita sekarang ni dah ada kalender, dah ada kan, handphone kita pun dah ada waktu berbuka ada azan sekali kan. Jadi kita boleh tengok, kita boleh tahu. Okey, kita kata apa? Kita menggunakan istilah imsak. Imsak bagi di sisi kita adalah kita menahan diri sebelum masuknya waktu azan. Okey.
pada zaman dahulu apabila azan pertama dikemenangkan oleh siapa? Oleh Bilal kan? Bukan oleh Bilal tapi okey, azan pertama oleh Bilal. Kemudian azan kedua itu dari Ibnu Maktum, Abdullah bin Maktum. Dan azan kedua itulah nak menunjukkan bahawa masa makan telah pun tamat. Okey, jadi kita fahamlah. Mungkin setengah tempat tu tak ada, jadi mungkin kita tak pernah tahu. Tapi mungkin bulan puasa ni orang yang faham mereka akan azan 2 kali. Kita kenapa azan awal? Okey, itu menunjukkan bahawa itu adalah azan Bilal. Bilal bin Rabah, kita kena ingat. Okey, kemudian azan yang kedua itu adalah daripada azan Ibnu Maktum. Okey. Persoalannya, kalaulah kita tengah makan, tengah bersahur, kita waktu sahur, kita makan, okey. Kemudian kita dengar azan. Apa yang kita nak kena lakukan? Adakah kita dalam tu ada lagi sebiji atau separuh buah kurma? Okey. Adakah kita nak luahkan ataupun kita nak teruskan? Kalau kita wek lah kan, betul tak? Air pun tersembur-sembur Allah. Tetapi Islam ni sangat prihatin, memahami. Islam itu mudah. Islam itu sangat mudah. Okay? Kalau kita makan, tiba-tiba azan, kan? Ada separuh kurma ataupun sedikit lagi lah. Yang mana kita perlu kunyah. Kan? Tak pun tak kunyah terus telan. Kan? Islam membenarkan apa yang ada pada dalam mulut, dah. Finish them all. Okay, finish. Itu saja. Jangan tambah. Kunyahlah. Kalau perlu kunyah dan telan. Kalau air, air tak ada. Sip lah kan. Jangan minum air pula. Kalau waktu tu minum air, selamat. Kita duduk kumur nak minum lah macam tu. Banyak air ni. Azan. Jangan luah. Telan. Jangan. Rugi. Rugi tuan-tuan. Okey. Jadi, itu. Islam memberi keringanan. Jadi, kita tahu bahawa sahur itu sunnah. Kan Nabi kata, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Fa inna fis sahur barakatan. Bersahurlah, bangunlah bersahur. Kerana waktu sahur itu ada berkat. Okey, berkat. Mungkin Allah menambah rasa tenaga. Sebab perkataan berkat ni, juga saya nak share maksud berkat. Berkat ni, apa maksud berkat? Berkat-berkatlah. Sebab berkat itu adalah perkataan Arab. Kalau kita tak faham perkataan Arab, kita akan cakap berkatlah. Contoh, solat. Solat tu solatlah. Tetapi kalau kita tak faham ia adalah perkataan Arab, solat itu adalah doa. Maknanya kita buat solat itu semua dah ada doa. Ya, itu maksudnya. Dan berkat ini maksudnya apa? Pertama adalah berganda-ganda. Suatu perkara itu, satu benda yang kita buat tu baik. Yang baik temannya, ialah yang baiklah. Dia akan berganda-ganda kebaikan dia. Dan satu lagi maksudnya adalah akan tetap kebaikan tersebut. Ada dua maksud. Berganda-ganda, tetap kebaikannya. Itu sebab kalau gaji sikit, rasa banyak disebabkan berkatnya. Dia jaga hartanya, jaga hasil yang dia dapat. Jadi rasa berganda-ganda, kan? Rasa banyak, rezeki ada je. Okay? Dan kebaikan itu sentiasa tetap ada di sentiasa. Itulah maksud berkat. Jadi sahur tu pun ada mungkin ada ganda dari segi tenaga, kan, dari segi semangat untuk berpuasa, kan. Tapi betul kalau kita bersahur, kita kena satu semangat yang berkobar-kobar untuk hari tersebut. Kalau kita terlajak sahur, kan kita akan jadi down macam tu. Jadi itu mungkin maksud berkat di situ. Dan tempoh sahur ni pun kita kenal kan, antara sahur dengan azan tu berapa jauh? Ada sahabat tanya, kam kana Aisyah tanya, kam kana baina sahur wal azan, berapa lama tempoh sahur dan juga azan ni? Nabi kata qadru 50 ayatan. Okay, dalam kadar 50 ayat. Dan oleh itu sebab kita dalam kalender kita kan, dia ada waktu imsak. Waktu imsak tu waktu untuk menahan diri daripada makan dan minum. Bukan dia tak boleh makan, boleh. Tapi maksud imsak di situ adalah kita berjaga-jaga lah. Maksud imsak di sisi kita itu adalah berjaga-jaga.
Okay, kita nak solat ke waktu tu, kan kita dah bangun, awal semua tak sempat solat. Waktu itulah kita providekan sedikit masa untuk kita solat, doa, baca Quran. Okay? Dan selepas tu, bila azan tu, barulah kita imsak betul-betul. Itu maksud imsak, itu puasa, itu menahan diri daripada makan, minum dan bersama dengan melakukan hubungan. Okey, kemudian Allah menyebut summa atimmus siyam. Sebab Allah jelaskan makan minum dari maghrib sampai ke subuh, kan, lepas tu puasa maghrib sampai ke subuh sampai ke maghrib tu. Okey, Tuhan kata, selepas tu Tuhan kata sempurnakan. Summa, kemudian sempurnakan as-siyam, puasa ilal lail. Jadi ayat ini Allah meminta kita supaya imsak, iaitu menahan daripada makan dan minum, juga daripada saum, iaitu hari itu kita bincang perkataan siam, iaitu menahan diri daripada makan dan minum, dan saum, menahan diri daripada berkata-kata. Okay, jadi kita gabungkan, okay, menahan diri daripada makan, minum dan berkata perkara yang keji lah, sehingga waktu malam. Al-lail mau maksud malam. Okey, jadi perkataan atimmu tu adalah sempurnakan, daripada perkataan ikmal. Kita kena sempurnakan puasa kita tanpa merosakkannya. Okay, dengan makan, minum ke, kan. Allah tak nampak. Tuhan, Nabi kata puasa ini, Allah kata puasa ini, okay, hanya aku sahaja yang akan tentukan. Itu antara kita dengan Allah. Jadi kita kena puasa dengan cara yang betul lah. Barulah kita boleh menjadi orang yang bertakwa. Barulah kita dapat mencapai kita punya matlamat kita. Dan maksud ila itu adalah ke. Ila itu bermaksud ke, dan dia merujuk kepada ghayah dan juga intiha. Ghayah ini adalah limit, limitasi, ada had. Okay? Maksudnya sampai ila hazal had, sampai had ini. Wal intiha, dan juga penghabisan. Itu maksud ila. Jadi sempurnakan puasa, okay, sampai habis, sampai limit dia, iaitu sampai masuk waktu azan. Dan lail itu adalah bermaksud malam, itu bermaksud tenggelamnya matahari. Okey, Allah menggunakan perkataan summa. Dia nak menunjukkan kepada at-tarahi. At-tarahi maksudnya relaxation. Relax dalam tempoh kita berpuasa dengan keadaan yang relax, kan. Tempoh yang lama, itu menggunakan summa. Okey, summa. Kita puasa lama. Tetapi ada tempat yang saya dengar, mungkin tuan-tuan pernah dengar ataupun tak pernah dengar, dia berpuasa hanya 3 jam sahaja. Masya-Allah, 3 jam. Apa memang tak ada masalah lah, kan. Dia boleh beribadah lama, malamnya lama. Itu mungkin orang yang berada di tempat Norwich ke, kalau tak silap lah, mungkin tempat yang lain. Dia berada di tempat yang tinggi lah, kan, di kawasan gunung kanan. Okey, kemudian wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan Tuhan sebut, okey, ayat ini dia bersambung dengan perkataan fal ana bashirunahunna. Jadi bersamalah kamu dengan mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan bagimu. Dan Tuhan bagi larang pula, Tuhan larang pula wala tubashirunna. Dia bagi sebelum tu Tuhan bagi, okey, gaul lah. Okey, sekarang ni la tubashirun. Jangan. Wa antum. Wa ini bukan maksud dan. Dalam bahasa Arab ni wa ni sangat banyak maksud. Wallahi, demi. Wa tu demi. Wa apa? Ana wa anta, saya dan awak. Dan wa di sini membawa maksud ketika. Dengarlah kamu bersama dengan suami isteri kamu. Ketika antum, ketika kamu semua akifuna, sedang beriktikaf di masjid. Dan iktikaf ini dia disebut di dalam ayat ini dan berkaitan dengan puasa, maksudnya dia ada hubung kait antara puasa dan iktikaf. Dan iktikaf kalau ikut hadis, banyak hadis kita dah pernah dengar sebelum ni, bahawa Nabi bila masuk 10 malam yang terakhir, baginda akan beriktikaf di masjid, kan. Okey, nak fokus kepada ibadah. Okey, jadi Allah melarang orang untuk keluar, orang yang beriktikaf ini keluar dari masjid semata-mata untuk bertemu dengan isteri mereka, kerana ia membatalkan. Kenapa pula? Kerana Allah larang. Sebab kita niat iktikaf, kalau kita buat apa yang Allah larang, maka batallah iktikaf itu. Kecuali ada hajat insan. Okey, ada keperluan sebagai seorang manusia. Okey, mungkin nak tandas ke. Sebab kita tahu rumah Nabi dekat dengan masjid, kan. Jadi dia boleh balik sebabkan ada
nak menunaikan hajat-hajat tertentu. Iktikaf itu dikira walaupun 1 jam. Kan? Kita boleh pergi. Maksudnya kalau malam-malam Ramadan ni 10 malam yang terakhir kita pergilah. Okay? Kalau sebelum ni kita buat 9 kan? 9 apa? 8 rakaat tambah witir 11 kan? Kan? Ada je, ramai je kan? Buat 9. Malam yang terakhir kita gandakan menjadi kita perform. Kita kena apa ada fit sikit kan? Untuk perform kita kena senaman sikit. Patutnya sebelum ni lah dah kena up sikit kita punya stamina. Kan? Untuk kita perform 10 malam tadi kita buat 20. Lepas tu bangun lagi solat tahajud. Okay, kalau contohnya berada di masjid kan. Saya ingat dulu waktu belajar dulu masya-Allah. Solat tarawih bersama imam masjid, kemudian tidur beramai-ramai di dalam masjid. Masjid kita dilarang tidur ya. Itu masalahnya kan. Sebab apa? Takut kotor ke. Kita kena ada husnuzon, kita kena ada zon yang sangka baiklah. Okay, sebab kita kena faham masjid ini pendapat saya lah kan. Jangan ada orang masjid ke sini marah saya pula. Saya berpendapat bahawa masjid itu adalah satu pusat di mana seluruh umat Islam perlu berkumpul di situ. Nak tidur ke, nak main ke, nak makan ke, semua dalam. Ada orang yang akan cuci, ada orang akan yalah satu institusi, satu markaz. Okay, kat situ nak belajar, kat situ nak beriktikaf. Tidur itu dikira iktikaf. So bukalah pintu masjid-masjid tuan-tuan dan puan-puan. Okay, untuk kita nak mengecapi. Jangan kita takut. Kalau orang tu curi duit masjid, tak apalah, dia dengan Tuhan kan. Janganlah kita takut. Tu duit tu dunia saja. Duit tu boleh cari. Siap-siap ada jutawan bagi. Berapa hilang? 1 juta. Nah, bagi balik 2 juta. Jangan kita takut. Okey? Jangan kita takut. Okey, tu pendapat saya. Jadi iktikaf dikira walaupun sekejap. Iktikaf disebut selepas puasa mereka ada hubungan. Okey, ini saya dah cakap tadi. Jadi iktikaf itu adalah sunnah Nabi. Okey, ini adalah hadis Nabi daripada Aisyah. Aisyah qalat. Aisyah berkata, qalat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Nabi ini dia ada beriktikaf pada al-ashara al-awakhir, iaitu pada 10 malam yang terakhir min syahr Ramadan. Pada bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sehinggalah Allah sehingga baginda wafat. Okey, sehingga Allah mengambil nyawanya. Itu maksud tawaffahu Allah. Okey, ini adalah hadis daripada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata lagi, qala, ini hadis yang lain, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu. Okey. Kita tahu Allah melarang untuk menggauli perempuan, tapi apa Aisyah kata? Waktu Nabi beriktikaf, okey, Nabi aku ada bersama dia lah kan, Aisyah ada bersama dengan Nabi dan Nabi telah mendekatkan kepalanya kepada Aisyah. Itu maksud yudni ilayya ra'sahu wa huwa mu'takifun. Wa huwa disebut ketika ketika sedang beriktikaf. Fa urajjiluhu. Urajjiluhu kalau rajulun lelaki, kalau rijlun kaki. Kan. Kalau urajjil kita kena buka kamus. Kita kena belajar Arab. Urajjil bermaksud iaitu menggosok rambut ataupun menyikat rambut, tarik rambut macam tu. Menarik-narik rambut sebenarnya. Wa ana haid, dan ketika itu aku sedang haid. Dan Nabi Aisyah kata lagi, la yadkhulul baita, Nabi tak masuk rumah, tak balik rumah, illa kecuali li hajatil insan, melainkan ada hajat-hajat dan darurat keperluan yang. Okey, tilka hududullah, demikian itulah hudud Allah. Hudud membawa maksud hukum Allah. Perintah, al-amru wal manhiyat, iaitu perintah dan juga larangan. Fala taqrabu, janganlah kamu mendekati. Jadi wajib imsak, wajib menahan diri daripada makan dan minum dan bersama, wajib sempurnakan puasa. Okay, larangan dan ayat ini menunjukkan larangan mengguli ketika beriktikaf. Okey, ada dua lah. Dan Allah menggunakan perkataan taqrab, qarib. Kita perkataan bahasa Melayu ada kawan karib. Kawan karib, sanak saudara. Karib. Karib itu bahasa Arab, bukan karib, qarib, iaitu dekat. Allah menggunakan perkataan fala taqrabu, janganlah kamu, fala taqrabu zina, janganlah kamu menghampiri zina. Itu zina. Ini Tuhan kata fala taqrabuha, janganlah kamu mendekati hukum ini. Hukum laranganlah. Tetapi fokus hudud Allah ini adalah larangan, bukan perintah.
perintah larangan, boleh juga lah kan. Jadi kenapa Allah melarang menghampiri? Kenapa menghampiri bukan larang untuk buat benda tu? Sebab menghampiri ini dia akan membawa kepada sampainya kepada tempat tersebut. Kan? Bila dah hampir sampai, hampir dekat, hampir sampailah. Sebab kalau kita tak hampir, kita takkan sampai. Allah tak kata jangan larang apa? Okey, larang untuk buat benda tu. Allah tak kata, tapi Allah kata jangan hampiri. Sebab apa? Okey, seperti saya beritahu tadi bahawa puasa ini sebenarnya dia berkaitan dengan nafsu makan, nafsu minum, nafsu berhubungan. 3 benda lah fitrah manusia tak boleh buang. Itu sebab Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah kata jangan hampiri. Jangan duk tengok makan lama-lama dekat, makin lama makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ai, kena pula geng sudah kan. Jam habis. Kan? Memang habislah. Sebab kita dah menghampiri maka akan membawa kepada sampai kepada tempat tersebut. Begitu juga menghampiri isteri. Ini pula yang baru berkahwin. Kan? Tuhan bagi tahu dengan jelas, jangan hampiri. Okey? Bila kamu buat iktikaf, ni 10 malam yang terakhir. Sebab kalau hampir, jam, batal. Gitulah maksudnya. Okey? Tak adalah dosa, tapi iktikaf itu akan terbatal lah. Sebab kita memang kena cuba untuk beriktikaf. Kita dah lama tak pergi masjid. Inilah peluang untuk kita pergi masjid. Bawa anak isteri. Ada hadis yang kita baca. Okey, jadi li'anna al-iqtira' min asy-syahwat al-marghubah yaqudu ila al-wuqu' fiha. Okey, kerana dekatnya dengan perkara syahwat yang sangat disukai, al-marghub, membawa yaqudu ila wuqu' fiha, akan membawa kepada terjebak kepada perkara tersebut. Jadi kita kena fahamlah kenapa Allah memilih perkataan taqra. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Saya rasa ini akhir. Okey. Inilah ayat yang terakhir. Tuhan kata seperti demikian, maka demikian itulah Tuhan kata. Ini nak menceritakan tentang apa? Hikmah lah kenapa Allah sebut tentang hukum ataupun hudud berkaitan puasa, i'tikaf. Okey. Allah kata yubayyinullahu ayati. Ayati ini adalah bermaksud keterangan-keterangan, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, keterangan-keterangan. Linnasi, bagi manusia. La'allahum yattaqun. Saya beritahu dulu bahawa perkataan la'alla ni bermaksud mudah-mudahan. Kalau kita manusia, kalau kalam manusia mengatakan perkataan la'alla ni, dia belum tentu jadi. La'allaka tanjah. Mudah-mudahan kamu berjaya. Mungkin berjaya, mungkin tidak berjaya. Tapi di dalam Al-Quran, kalamullah, perkataan la'alla bermaksud pasti akan berlaku. Sekiranya kamu tak menghampiri, kamu buat apa yang aku suruh, jauh apa yang aku larang, kamu pasti akan menjadi yattaqun, orang yang bertakwa. Jadi hikmah sebenarnya berpuasa dan melakukan apa yang telah dilarang dan apa yang diperintah ini adalah sebenarnya Allah nak menjadikan kita semua ni adalah seorang yang bertakwa. Kita Muslim. Apa itu Muslim? Orang Islam. Muslim belum tentu mukmin. Muslim belum tentu muttaqin ataupun taqi. Faham tak? Orang Muslim itu belum tentu dia apa? Mukmin, belum tentu beriman. Aku nama je Islam tapi hang ni nama je Islam. Tapi tak beriman pun dengan kitab Allah. Allah bagi tahu tapi macam yakin tak yakin. Itu maksud beza Muslim dan mukmin. Mukmin beriman. Dia Muslim tapi tak beriman. Dia mukmin tapi dia Muslim tapi dia tak bertakwa. Jadi kita orang Muslim, kita nak menjadi bertakwa. Itu satu level, peringkat yang lain. Mungkin Muslim naik kepada mukmin, naik kepada muttaqin. Lepas tu macam mana? Muhsinin, macam-macam Tuhan sebut kan. La'allakum tashkurun, la'allakum minasyakirin, minassabirin. Tu semua itu adalah sifat yang mana Allah nak kita ada semua sifat-sifat ni. Bila kita baca Al-Quran, kita jumpa perkataan la'alla ni, kita tengok apa maksud dia. Itulah kita kena cuba untuk capai benda tersebut. Jadi kita kena beriltizam, kita kena committed untuk tidak melanggar dan melebihi hudud Allah, iaitu hukum Allah, iaitu hukum larangan untuk bersama dengan isteri ketika kita beriktikaf. Jadi
Okey, dah habis berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan pada hari. Okey, mudah-mudahan apa yang kita Ramadan kali ini kita faham dengan lebih jelas bahawa apa itu puasa sebenarnya dan bagaimanakah pensyariatan itu bermula. Okey, kita tengok. Dan satu lagi suka untuk saya highlight dari segi susunan. Kenapa Allah melarang untuk sebelum Allah menyebut dulu tentang bersama dengan suami, bersama dengan isteri. Kemudian lepas tu barulah Allah suruh kita makan dan minum. Kan ada ayat yang mana Allah menyuruh kita basyiruhunna. Sebab sebelum ni, okey, perintah pertama selepas larangan yang pertama ialah bersama isteri lah. Okey. Perkataan bersama itu didahului daripada selepas sebelum makan dan minum. Membawa maksud syahwat kita ke arah bersama itu lebih tinggi daripada makan dan minum. Itu dari susunan. Hikmah Allah boleh sahaja sebut makan, minum dulu, kemudian baru bersama. Tetapi di dalam Al-Quran ini, setiap turutan itulah keutamaannya. Ataupun nak menunjukkan bahawa itu lebih besar lagi kesan dalam kehidupan manusia. Sebab Allah sebut tentang berkaitan berhubungan dahulu, kemudian barulah makan dan minum. Dan benda itu saya rasa betul, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, jadi saya rasa cukup sekadar itu dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari dapat memberi manfaat. Okey, benda ini walaupun cerita pasal perhubungan, kita itu adalah hukum yang kita kena fahami sedalam-dalamnya. Okey, dengan cara yang lebih berhikmah lah. Dan sebelum saya nak beri kepada tuan moderator, saya nak baca sikit beberapa hadis sebab kita sekarang ni masya-Allah dah berada di malam ke-20. Okey. Nak kita baca hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sebagai peringatan untuk saya dan tuan-tuan semua untuk memberi semangat untuk kita bangun melakukan ibadah pada malam 10 malam yang terakhir. Baginda bersabda daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, barang siapa yang solat pada malam kemuliaan fi lailah mubarakah, itu malam Lailatul Qadar, kerana mencari iman, okey, imanan wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala, maka diampunkan segala apa yang telah dilakukannya. Itu dosa-dosa yang sebelum. Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan baginda bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan ada hadis yang lain juga mengatakan, muttafaqun alaih, juga mengatakan itu pada 7 malam yang terakhir. Jadi kita startlah malam ni, kita panas dingin kan. Kemudian malam 21, 22, okey, malam 23 tu kita buat ekstra, okey, kita bagi all out. Okey, kita tak tahu semua ini adalah rahsia Allah. Okay, kita tahu bahawa Lailatul Qadar tu surah Al-Qadr kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf shahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kira balik 1000 bulan tu, tuan-tuan kira berapa? 83 tahun kan, lebih kurang. Bayangkan satu malam kita buat ibadah kena pada malam Lailatul Qadar, umpama kita buat 80 tahun, betul? 80 tahun, 80, yalah kan, 1000 bulan. Okey. Bayangkan setiap tahun dapat 80 tahun. Itu sebab umur kita boleh menyamai 1000 tahun. Ada yang buat kira-kira begitu. Jadi apabila ayat itu diturunkan, para sahabat sangat gembira sebab mereka envy dengan orang-orang dulu, masya-Allah, hidup lama, 900 tahun, 1000 tahun dapat buat ibadah, masya-Allah. Kita tak, Allah bagi hebat punya kan. Jadi cubalah cari sungguh-sungguh. Janganlah kita nak kalut raya. Saya tahu dia SP pakat dah keluar betul, masya-Allah kan. Baju raya pun tak tahulah berapa lah kan. Tapi kita jangan leka. Okey, itu ujian bagi kita. Ini peringatan untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Dan hadis yang terakhir daripada Aisyah, dia kata apabila telah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW akan menghidupkan malam dan membangunkan keluarga. Okay, membangunkan keluarganya untuk beribadah dan baginda bersungguh-sungguh dan menguatkan ikatan kain sarungnya. Okay? Jadi Nabi dah tak
dekati isterinya, Nabi fokus kepada ibadah, untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi sama-samalah untuk kita menghidupkan malam-malam yang terakhir ini. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga Allah terima amal ibadah kita selama ini, membaca, mendengar ilmu itu juga pahala, dan bermunaqasyah, membaca Al-Quran, bertadarus, bertarawih dan sebagainya. Jadi aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Okey, kembali kepada solat. Okey, baiklah, dengan berakhirnya kata-kata Ustaz sebentar tadi, maka berakhirlah kuliah kita pada hari ini. Okey. Di kesempatan ini saya wakil daripada AJK JKO ingin memohon maaf, okey. Sekiranya terdapat kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Okey. Terima kasih buat Ustaz atas perkongsian ilmu pada hari ini. Banyak ilmu yang dikongsikan. Okay, bukan sekadar kita faham tentang hukum imsak, iftar dan iktikaf, kita dapat belajar sedikit asas bahasa Arab di sini. Rezeki jugalah kan. Okay. Semoga ilmu yang dikongsikan ni dapat kita manfaatkan bersama-sama. Terima kasih juga buat semua yang sudi meluangkan masa hadir pada hari ini. Mohon untuk semua yang hadir untuk mengisi borang kehadiran yang telah dikongsikan di ruangan chat. Okay, jika ada tak dapat isi, tak dapat buka borang tersebut, cuba buka dengan device yang lain. Okay, kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih. Assalamualaikum.